Hai, Assalamualaikum kepada semua pelajar yang masih bersama-sama dengan cikgu sekarang. Okey, cikgu akan menerangkan sambungan ya pada bahagian kaedah menguruskan bahan sisa biologi, iaitu bahagian D, untuk menguruskan cecair seperti darah ya. Bahan ini sebelum dilupuskan perlu dinyah kontaminasikan secara autoclave menggunakan mesin autoclave ya, untuk dikurangkan ketoksikannya. Okey, kemudian selepas bahan ini disterilkan, maka boleh dilupuskan dengan segera. Okey, pelajar perhatikan kepada gambar yang cikgu paparkan di sini, yang cikgu ambil daripada buku teks tingkatan 4. Inilah yang dinamakan sebagai beg plastik biobahaya untuk diisikan dengan bahan-bahan tadi, bahan kategori A, B, C, D tadi kan. Dan ini adalah kotak untuk mengisi bekas sisa tajam seperti picagari, kaca dan sebagainya. Tong biobahaya. Dan ini adalah mesin autoclave yang digunakan untuk memanaskan dan mensteril bahan yang perlu dilupuskan tadi. Okey, sebelum dilupuskan, disteril menggunakan mesin autoclave. Baiklah, pelajar-pelajar semua, sekarang kita akan bincangkan tentang kemalangan di dalam makmal dan kaedah untuk menguruskannya. Contoh, kita perhatikan di sini. Okey, langkah-langkah menguruskan tumpahan bahan kimia am. Okey, yang pertama, maklumkan kepada guru, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Sekat tumpahan tersebut menggunakan pasir untuk mengelakkan daripada merebak. Kemudian kaut tumpahan bahan kimia dengan menggunakan peralatan yang sesuai dan buang dengan selamat. Okey, kemudian langkah-langkah untuk menguruskan tumpahan merkuri, maklumkan kepada guru, jadikan sebagai kawasan larangan kawasan tumpahan tersebut. Kemudian tabur dengan serbuk sulfur untuk menutup tumpahan merkuri dan hubungi pihak bomba. Okey, amalan-amalan dalam makmal biologi, etika berpakaian. Ada 3 dekat sini ya, etika berpakaian, peraturan keselamatan makmal, langkah keselamatan berhubung kebakaran. Contohnya, etika pemakaian, guna baju makmal, sarung tangan, kasut, Google. Peraturan keselamatan makmal. Okey, peraturan keselamatan di dalam makmal, dilarang bekerja bersendirian di dalam makmal tanpa pengawasan. Bersihkan tangan selepas menjalankan eksperimen. Dilarang membawa masuk barang yang tidak berkaitan ke dalam makmal. Kemudian bersihkan tempat kerja dengan disinfektan. Kemudian buang sisa mengikut prosedur yang telah ditetapkan sebelum ini tadi, dalam kaedah yang awal tadi. Kemudian dilarang makan dan minum di dalam makmal. Kenal pasti semua simbol, fahami semua simbol keselamatan pada bahan peralatan sebelum digunakan, sama ada mudah meletup ataupun mudah mengakis. Okey. Langkah keselamatan berhubung kebakaran, hentikan kerja serta-merta dan matikan semua punca elektrik berdekatan serta cabutkan palang. Keluar dari makmal mengikut laluan pelan kecemasan yang ditetapkan. Hubungi pihak bomba. Jangan tolak-menolak semasa turun tangga. Jangan berpatah balik mengambil barang yang tertinggal. Dan berkumpul di tempat yang telah ditetapkan. Baiklah pelajar-pelajar. Seterusnya. Amalan sikap saintifik dan nilai-nilai murni bagi seorang pelajar di dalam makmal dan juga dalam mempelajari ilmu biologi.
Pelajar mesti menanamkan sifat sifat ini sejak daripada awal hingga ke akhirnya lah. Okey, dan mengamalkan amalan ini, mengamalkan dan mempraktikkan supaya kita tidak lupa. Minat dan ingin tahu tentang alam sekeliling. Jujur dan tepat dalam merekod serta mengesahkan data. Kalau data kita tak sama macam orang lain, jangan ubah. Okey, gunakan data kita itu kerana terdapat pelbagai ralat yang menyebabkan kita mendapat data yang tidak tepat. Okey, rajin dan tabah dalam menjalankan eksperimen, bertanggungjawab terhadap keselamatan diri, rakan dan terhadap alam sekitar, menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat, menghargai sumbangan sains dan teknologi, berfikiran kritis dan analitis. Jangan lupa praktikkan dan amalkan selalu supaya pelajar tidak lupa. Okey, sebagai penutup, cikgu kongsikan di sini soalan pengukuhan praktis formatif 1.2. Okey, pelajar juga boleh dapatkan soalan ini di dalam buku teks biologi. Soalan yang pertama, nyatakan 3 contoh peralatan perlindungan diri di dalam makmal serta fungsinya. Masih ingat? Masih ingat tak gambar yang pelajar perempuan pakai Google, pakai penutup muka, pakai lab coat, pakai baju makmal? Okey, selepas menjalankan eksperimen, anda diberi tugasan untuk menguruskan bahan sisa biologi kategori B. Ingat lagi, iaitu sisa tidak tajam. Fikirkan cara yang terbaik agar bahan sisa biologi tersebut tidak menjejaskan alam sekitar. Okey. Nombor 3, suatu kemalangan telah berlaku di dalam makmal melibatkan tumpahan merkuri. Terangkan langkah-langkah menguruskan tumpahan merkuri tersebut. Masih ingat lagi kaedahnya selain dari sebelum kita menghubungi pihak bomba? Okey, jadi soalannya, senaraikan langkah-langkah pengendalian tumpahan tersebut. Baiklah pelajar-pelajar, maka berakhirlah ya perkongsian cikgu tentang bab 1.2 bagi pengurusan peraturan dan juga pengurusan makmal. Semoga berjumpa lagi dalam topik 1.3. Assalamualaikum dan salam sejahtera.